Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada MC kita pada pagi ini, Ustaz Syahril. Mudah-mudahan tuan-tuan berkati Allah, muslimin muslimat dalam sihat wal afiat. Terima kasih kepada AJK Masjid Ar-Rahmah. Kali pertama saya sampai di sini, barisan imam-imam, bilal-bilal, ahli kata kuasa masjid, datuk-datuk, hadirin, ahli qaryah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita nak cerita lebih, kita nak berkongsi ilmu, beberapa nasihat. Sama-sama kita amin manfaat, mudah-mudahan peringatan, nasihat-nasihat buat diri saya dan tuan-tuan. Izinkan saya berada di sini buat kali pertama sampai di Masjid Ar-Rahmah ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati ahli qaryah ini. Nama Masjid Ar-Rahmah, jadi kita minta rahmat dari Allah turun kepada ahli qaryah di sini. Saya daripada Shah Alam datang sini untuk mencari pertama keridaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita ni Allah Taala panjangkan usia kita. Ada pada kalangan jamaah kita yang kali pertama kemungkinan tengok live ataupun jumpa dengan secara fizikal, ada yang pernah dengar, ada yang pernah tengok kat TV, ada yang pernah dengar kat YouTube dan sebagainya. Apapun matlamat kita di dunia ni ialah sentiasa memberi kebaikan kepada sesiapa, seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, ballighu anni walau ayat, sampaikan pada sesiapa walaupun sepotong ayat, nasihat, kata-kata yang baik. Jadi mudah-mudahan nasihat buat kita semua ini pada pagi ini dapat memanfaatkan dan kita sampaikan kepada jemaah-jemaah yang tak datang, untuk kita sama-sama muhasabah diri. Ramadan tahun ini agaknya makin laju rasa. Jam celik dah masuk pagi 27, kita pagi 27, pagi 23. Rasa macam kemarin je start Ramadan. Begitu pantas masa berlalu. Nak cerita di akhir zaman ini, setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu minggu, satu minggu seperti satu jam seperti satu minit, tak terasa. Tengok, subhanallah, umur kita pun dah mencecah. Tengok balik macam saya 29 Mac baru ni kena genap 44. Jadi saya nak putar nombor pun sama je, putar sana 4, putar sini 4. Nak cerita kata rasa macam kemarin je 25. Sekejap sahaja masa berlalu. So umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis antara 60 ke 70. Jadi kalau Allah Taala bagikan kepada kita usia 60, masih lagi kita dalam keadaan sihat wal afiat, banyakkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 61, 62, 70, 80, 90 masih lagi diberi peluang. Itu bonus ekstra dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali ke jalan Allah dan kita mengerjakan amal ibadah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baiknya ialah orang yang makin meningkat umurnya, wa hasuna amaluhu, qala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala fil hadis, orang yang makin meningkat umurnya dan wa hasuna amaluhu, dan dia banyak amal ibadah, bertambah lagi ibadah, bertambah lagi ibadah. Soal kesihatan sama-sama kita kaji balik. Yang ada di masjid ini, yang datang, saya rasa kita dalam keadaan sihat walafiat. Ada yang di luar sana sihat walafiat juga tapi tak dapat hidayah. Jadi kita syabas dan tahniah, mengucapkan pada diri sendiri syukur, alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih aku jadi jamaah Masjid Ar-Rahmah. Allah Ta'ala pilih aku jadi jamaah pada pagi ini. Harap-harap insyaAllah istiqamah. Habis Ramadan pun aku datang juga ke masjid ini. Bukan muka yang sama, kemungkinan wajah-wajah dia akan berubah ni. Akan berubah macam mana?
Ahli Ramadan, Ramadan je. Dia fokus Ramadan, Quran, tadarus, tak tinggal masjid langsung. Habis Ramadan, tak ada muka tu. Tak ada muka yang sama. Muka yang sama. Assalamualaikum, salam. Tiang tu, tiang ni dah booking saya dah. Muka yang sama. Yang Ramadan, tak mana. Tak tahu pergi ke mana. Jadi kita minta konsisten, minta istiqamah, minta hidayah dari Allah. Semoga Ramadan, madrasah Ramadan ini berkekalan sehingga Ramadan akan datang. Ini kita nak. Kita tak nak semangat Ramadan itu hanya membaca Quran bulan Ramadan tahun ini. Ramadan akan datang ataupun Syawal, tak ada dah. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Satu cerita berlaku pada saya, jumpa dengan seorang makcik bulan Ramadan yang ke-5 atau 6, saya tak ingat, lama, cerita lama ni. Saya tanya makcik, Assalamualaikum makcik, apa khabar? Makcik jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Saya kata, kenapa makcik ni suara serak ni? Kenapa makcik tak sihat ke? Ya Ustaz, tadarus. Masya Allah, tadarus. Ya Ustaz, berapa tempat tadarus? 5. Kalau 5 kumpulan grup tadarus, agak-agaknya berapa kali khatam dalam Ramadan? Bukan 5 kali. Biasa kalau grup ni, mesti dia baik grup ni 5 kali. Tak kira baca seorang kita ke, baca ramai-ramai, yang penting 5 kali khatam lah. Saya kata, bagus makcik, Alhamdulillah makcik, semoga istiqamah makcik ya. InsyaAllah Ustaz, doakan saya. Jumpa 5 Syawal, jumpa balik makcik yang sama 5 Syawal. Saya pun suara tak ada. Kan sepanjang Ramadan saya diundang tarawih, qiyam, macam-macam program lah. Saya dah habis suara, saya pun serap, Assalamualaikum makcik. Makcik jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Ya Allah, baunya suara dia. Ini cerita benar yang betul berlaku pada saya. 5 Syawal ni, makcik sihat tak? Alhamdulillah Ustaz, open house sana, open house sini. Cerita bagi segar sikit. Saya tahu ramai yang mengantuk, yang mulai. Saya pun 2 jam setengah tidur. Daripada Shah Alam, saya cerita sikit, cerita semalam. Lepas pada program geng ngaji Astro Oasis, 5.30 sampai pukul 7 petang. Habis pukul 7, 7.3 minit, 7.5 minit, saya bergerak datang ke Pancur Jaya, Negeri Sembilan, untuk mengimamkan tarawih sana. Buka puasa dalam kereta. Okey, habis tarawih sana pukul 10.30, more sikit, minum kopi bagi hilang mengantuk, sambung drive. Mari saya drive sendiri datang ke Masjid Ar-Rahmah, menginap di sini sampai pukul 12. Sembang dengan Ustaz. 12.30 baru tidur, bangun 3.30. Kira berapa jam tidur. Jadi tak ada rehat jawabnya. Ni cari sambung balik. Nasib baik tadi sahur tadi luar biasa. Saya tahu orang Melaka ni kalau makan mesti fresh punya. Terima kasih. Pertama makanan saya adalah mic. Mic masjid ni sedap. Tahniah Syabas. Bagus, alhamdulillah. Tak makan suara saya. Jadi saya sambung balik cerita. Makcik tu, saya kata makcik, makcik juz ke berapa dah? Dia tanya, Ustaz, baru surah Baqarah Ustaz, bukan surah yang ke-6, bukan juzuk yang ke-6, bukan surah ke-6. Nak cerita kata, semangat Ramadan hanya pada bulan Ramadan, kalau boleh elakkan. Kita nak konsisten. Ahabbul amal ila Allahi, Allah suka orang yang beramal ibadah ni konsisten, istiqamah. Sedikit tak apa, tapi berterusan. Kita tak nak bulan Ramadan, kita pulun bulan Ramadan, khatam Quran, pergi masjid, sedekah. Habis Ramadan, sedekah pun tak, masjid pun tak singgah dah, tak buat kebajikan, tak solat 5 waktu di masjid, tak buat apa kebajikan, akhlak dah berubah. Yang ni kita tak nak. Jadi kita nak semoga kita sentiasa akhlak Al-Quran ini membawa kepada Ramadan akan datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan akan datang. Masih lagi kita punya sistem kita sama. Maknanya kemungkinan kurang sikit. Ramadan kemungkinan 3 kali khatam, bulan lain kemungkinan sekali khatam. Boleh tuan. Dalam hidup kita, kita mesti ada
namanya sistem ataupun program, nizam. Orang panggil apa ni? Kertas kerja ataupun jadual. Kalau tidak ada jadual, tuan-tuan, kita akan terabur. Demi Allah, tuan-tuan, saya lebih pada detail. Setiap kali saya nak bergerak ke mana-mana tempat, saya tanya dulu, ataupun saya tanya pihak yang mengajuk, kalau daripada KL nak pergi ke Pancurjaya berapa lama? Saya mesej dekat Astro, cuba kira sekejap waste daripada KL Bukit Jalil nak ke Pancurjaya Negeri Sembilan, berapa lama? Kalau start pukul 7, berapa lama sampai sana? Ustaz, lebih kurang sejam 15 minit. Maknanya kita sempatlah dengan maghrib isyak di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, sampai pukul 7.55 sempat sembahyang maghrib dan berehat setengah jam. Daripada sana pula saya tanya orang Pancurjaya, tolong bagi kepada saya jawapan segera, daripada Masjid Pancurjaya nak pergi ke Masjid Rahmah berapa lama? Jadi kita kena ada plan dalam hidup kita supaya jadual kita teratur. Jadi pengalaman saya, kita kena ada satu jadual khas Ramadan untuk beribadah, baca Quran, zikir dan sebagainya, untuk mencari mardatillah. Yang kedua, semua manusia ada masalah masing-masing. Semua manusia lebih kurang ada penyakit, lebih kurang ada masalah keluarga, kaki tangan, ya, masalah ahli qaryah, masalah jiran dan sebagainya. Tak boleh nak lari ke imam ke bukan imam ke. Kita manusia yang biasa, manusia yang kata yang maksum adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita manusia yang biasa. Saya, tuan-tuan, kita ni mesti ada kesilapan dan sebagainya. Jadi kita kena mencari apa dia pengisian untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ni tatma'innu, hati mereka rasa tenang bila sebut nama Allah. Apa dia sebut nama Allah di sini? Salat, baca Quran, azkar. Macam kita tadi solat tahajud tadi, kita ada zikir-zikir saja, selang-selang zikir. Tak adalah kata selang zikir tu maknanya zikir itu yang wajib buat. Ada kita qiyam sahaja tanpa zikir, tapi semua ni ada sebut nama Allah. Tak ada kita nak merepek apa, kita ada kan. Nak cerita pada tuan-tuan, mencari ketenangan. Bila kita hidup dalam jadual harian kita, mencari mardatillah, mencari akhlak Rasulullah, ialah kita kena sentiasa sebut nama Allah. Lagi-lagi kalau bulan Ramadan ni memperbanyakkan baca Quran. Yang ni kita yang digalakkan kerana Ramadan diturunkan Al-Quran. Satu lagi dalam hadis Rasulullah SAW, akhlak baginda adalah Al-Quran. Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dengan satu kalimah sahaja meliputi semua dalam hidup kita, akhlak Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak jadi orang yang baik, sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Bukan setakat membaca sahaja, bahkan membaca serta tadabbur, memahami makna dia, serta mempelajari ilmu tajwid, serta kalau ada bakat suara, belajar tarannum. Ya, saya rasa ramai yang nak belajar tarannum, suara tak boleh pergi, minat juga. Setakat nyanyi lagu Negaraku tu boleh lagi ikut tiun dia, intonasi dia dan lagu dia, lengkok dia ataupun melodi dia. Tapi bab Quran ni dia kena berguru. Soal tajwid, kemungkinan kalau kita belajar, semua orang boleh baca dengan baik. Soal baca Al-Quran, fasih tak fasih, semua boleh baca dengan baik, sekiranya dia ada konsisten, istiqamah, berguru, tak jemu-jemu, mengaji je. Yang pada dulu sampai sekarang ni umur 55 masih bertalaqi lagi. Saya yakin siapa yang daripada dulu sampai sekarang ni mengaji Quran, dia akan ada perubahan dari sudut makharij al-huruf, sudut bacaan dia, tajwid dan sebagainya. Jadi saya nak sentuhkan sini tentang Al-Quran. Quran ini adalah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita menghafal Al-Quran dan senang terlepas. Dalam hadis Quran ini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Taala mudahkan urusan
untuk kita nak menghafal Quran. Kan tak ramai anak-anak tahfiz kita belajar ilmu Quran, alhamdulillah boleh khatam walaupun bukan bahasa kita, tapi ramai yang boleh menghafal Quran dan sebagainya. Ada yang tak boleh, itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nak cerita pengalaman saya semasa saya belajar tahfiz kat Masjidil Haram. Sokongan ayah saya yang beri semangat pada saya dan umi saya rahmatullahi alaihim. Kalau tak mereka, saya ke laut juga jawabnya. Saya pun tak pandai juga, saya pun tak suka tajwid. Tapi minat tu ada. Tapi bila sebut tajwid ni, ramai yang tak nak. Ngaji Quran, sebut asal Quran je, Ustaz, sempur Ustaz. Tak boleh Ustaz. Makcik ni asal baca je, nak cari tempat wakaf kat mana ni? Ada yang macam tu, asal nak baca je, cari tempat parking kat mana. Pasal tak ada pengalaman, tak tahu nak wakaf ibtidak kat mana, tajwidnya kat mana, tak mendalami ilmu tajwid. Jadi tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lupa, sebenarnya bila kita bersama dengan Al-Quran, mu'jizah kalamullah ini, dia Allah Ta'ala berikan kepada kita, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkatan untuk kita membaca Al-Quran dan mengamalkan apa dalam Al-Quran. Sebab semua ini adalah anugerah. Kalau tuan-tuan boleh menghafal Al-Quran, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan boleh tadabbur, satu anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir, tajwid, tarannum, 5, 6 and 1. Maknanya semua benda ni kita boleh buat yang sama. Insya-Allah di akhirat kelak nanti kita berada dalam level bersama dengan baginda dan sahabat sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ridwanullahi alaihim. Daripada kita di akhirat kelak nanti, kita akan bersama dengan mereka nanti. Tapi kalau kita tak ada pengalaman Quran, masuk syurga, itu kita tak tahulah. Jadi kita minta kita di syurga Al-Firdaus bersama dengan para baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Nak cerita kita level yang paling tinggi. Syurga ni ada level-level dia, macam kita pergi Mekah lah. Dia ada orang kata kalau di hotel dia ada tingkat yang tower, tingkat bawah sekali, tingkat dia ada punya harga nilai berbeza. Di syurga pun sama juga. Kita minta fasalu jannatul firdaus, minta kita ni di syurga firdaus. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang Quran, ramai yang takut nak ngaji Quran. Sebab dia kata, Ustaz, kalau ngaji Quran salah ni berdosa Ustaz. Berdosa tu kalau kita ni sengaja baca salah. Kalau kita usaha murni, niat nak belajar, berguru dengan ustaz-ustaz kita, berguru dengan para anak-anak tahfiz kita, bertalaqi dengan ahli-ahli Al-Quran, guru-guru yang ada kelulusan, ada bacaan, dia pernah berguru dengan guru-guru daripada guru yang ada sanad, guru-guru yang ahli ulama pada negara Arab, dia boleh betulkan lidah kita seperti orang Arab dan sebagainya. Kita pun ikut jejak langkah dia, tiru untuk guru macam mana dia baca seperti Arab. Dia talaqi tapi dia masih salah lagi. Maka dengan kesilapan yang dia belajar atau kesilapan yang dia baca tu, kalau dia tak sengaja, falahu ajran. Itu dalam hadis tau. Maknanya siapa yang baca Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka ni kembara dengan bersama dengan para malaikat. Dan siapa yang baca Quran, dia gagap dalam bacaan dia, tak boleh baca seperti mana anak tahfiz, seperti mana ahli Quran, dia masih merangkak-rangkak, baca salah, baca ayat ni panjang ke pendek, ni dengung ke tak dengung, dia confused, masih lagi kekurangan dalam ilmu dia. Maka dia usaha murni, niat nak belajar, salah tak sengaja, falahu ajran, bagi mereka adalah 2 ganjaran. Allah Ta'ala amat pemurah nak kita belajar ilmu Quran. Yang masalahnya kita ni, alasan kita tak boleh. Saya kerah lidah Ustaz, saya ni orang kampung Ustaz, saya ni bukan keturunan Arab Ustaz, saya banyak alasan. Asal nak mengaji je, ada je alasan. Tuan-tuan, pengalaman saya bertalaqi dengan Imam Masjid Quba, Imam Masjid Nabawi, solat tarawih, Syekh Muhammad Khalil Al-Qari. Bapa dia guru pada imam-imam Masjid Nabawi seperti Syekh Muhammad Ayub. Jadi saya pernah bertalaqi dengan Syekh Muhammad Khalil ini. Dia kata, Abdul Karim, pesan kepada anak murid kamu sama sekali, jangan sebut saya sempur, saya lidah keras, saya tak boleh baca, benda-benda yang tak elok jangan sebut. Betul lah orang kita, orang Melayu kita kata apa? Jangan sebut benda-benda yang tak elok. Cukup 40 kali nanti jadi betul. Kan?
tak ada lah dalam hadis, tak ada. Tapi kita kata kepercayaan orang kita kan, orang tua dulu banyak cara-cara orang tua kita, ada pada orang tua kita kena kadang-kadang kena pegang juga. Baik mak, baik nenek kata jangan duduk dah bantal, tak elok. Kita pun duduk, tak ada pun dalam hadis, tak ada lah benda tu dalam sebut jangan duduk atas bantal, tak ada kan. Jangan potong kuku waktu malam duduk, mana ada lampu macam kita ni duduk makan pelita, mungkin kalau silap-silap makan kulit dan sebagainya. Ada kata-kata orang tua ni kita kena pegang juga. Jangan ambil benda yang merepek, sudahlah kan. Benda yang pelik-pelik tu, ada yang kata nak halau hujan baca apa ni, pergi letaklah pelita dekat dapur ke apa ke, nak halau hujan ni, itu tak boleh. Takut pergi kepada syirik, percaya kita kepada lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni banyak kita kena fikir balik, muhasabah balik, mana kita kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sentuh balik sekali lagi tentang Al-Quran. Jangan sama sekali kita sebut saya tak boleh. Jadi di sini saya tanamkan bagi saya sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Jangan ikut kelemahan kita. Kadang-kadang lidah kita tak keras, yang keras adalah hati kita. Duk tangguh-tangguh daripada umur 25, daripada kolej, masuk pra, masuk universiti, masuk bekerja, dah ada kerjaya, kahwin, lepas kahwin ada jawatan-jawatan tertentu, tengok-tengok pencen, masih lagi baca Yasin pun tak betul. Ramai pada kalangan kita Yasin masih lagi tak betul. Bukan setakat Yasin, Fatihah dalam solat pun belum tentu, wallahu a'lam. Kalau saya interview seorang-seorang ni, saya kata AJK masjid, tolong tutup pintu cermin kat belakang semua, muslimat pun tutup semua, orang lelaki pun tutup semua, pastikan baca Fatihah betul dengan saya. Kalau lulus boleh keluar, tak lulus duduk kat masjid ni. Saya rasa ramai makcik akak-akak ke belakang pregnant. Saya pregnant lah ustaz, rasa macam nak pening kepala, nak loyah ustaz, macam-macam cerita pasal takut nak bertalaki. Orang lelaki pun, saya pun rasa macam gaul lah kaki saya hari ni, tak tahulah kenapa nak keluar, lari takut nak mengaji, takut nak bertalaki. Saya pernah usik satu jamaah di masjid mana saya tak ingat dah. Saya kata AJK tolong tutup masjid, tolong tutup pintu semua, saya nak dengar semua bacaan Al-Fatihah dengan saya. Masa tu saya buat bengkel Fatihah. Jadi saya kata siapa yang baca betul Fatihah boleh keluar. Siapa? Macam-macam, ada yang dada bangun, tak boleh. Saya kata ni lepas tu saya tanya AJK masjid, betul ke pakcik tu memang gaul? Tak ada ustaz, saya rasa dia buat tu. Jadi kita pada sini, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama lah kita cuba dekatkan jiwa kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita keberkatan dalam hidup kita. Pertamanya, orang yang berdamping dengan Al-Quran ni Allah Taala muliakan dia. Allah Ta'ala berikan kepada dia akhlak yang baik, lidah yang ada filter, lidah yang ada penapis. Tapi kalau orang jauh dengan Al-Quran, dia nak maki orang, dia nak membawang, nak mengata, dia jauh dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin kita beramalkan apa yang Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan. Kalau boleh, Ramadan tahun ini jangan tinggalkan Ramadan. Ada lagi berapa malam? 6 malam lagi ataupun 7 malam lagi. Kalau boleh yang tak khatam, cuba khatam Al-Quran, cuba kita buat yang terbaik. Ingat, Ramadan tahun ini kemungkinan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramai yang tahun ini daripada kalangan jamaah kita yang tak ada dengan kita. Tahun ini dia tak ada dengan kita. Kemungkinan tahun depan saya pun tak ada, ataupun tuan-puan pun kita tak tahu. Ustaz, jangan cerita macam ni Ustaz. Bukan cerita, kita kena sentiasa ingat hal-hal ini supaya kita ada persiapan, persediaan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dari Allah, yang kurang dari nafsu dan syaitan. Jadi doakan Ustaz sihat. Kalau nak dengar bacaan saya, boleh masuk dekat YouTube, search Abdul Karim Al-Makki. Pasal buku syekh lah. Saya bukan syekh yang hebat pun, tapi kadang-kadang orang panggil tu gelaran sahaja. Macam Al-Makki tu bukan maknanya dalam IC saya Al-Makki. Al-Makki tu sebab saya lahir kat Mekah, dia bubuh Al-Makki dekat Al-Makki. Kalau lahir dekat apa bahasa ni? Lahir dekat Semenyih, kemungkinan saya Abdul Karim As-Semenyihi. Bubuhlah apa sahajalah last name tu, tak ada masalah. Kalau saya Sungai Buloh, Sungai Al-Buluhi, apa bubuhlah apa sahaja, yang penting jangan sakit demam sudah. Jadi tuan-tuan takut tertanya apa dia ke Al-Makki tu, maki-maki ke maki hamun ke? Bukan. Makki tu, Makki maknanya yang
bermustautin ataupun lahir kat sana, dia pernah belajar 2, 3, 4 tahun kat sana, jadi panggil Al-Makki. Oh, kemungkinan dia pernah duduk di Mekah kot. Kalau kata Mesir, mungkin dia duduk kat Mesir dulu, Al-Misri, Al-Madinah, Al-Madani. Jadi tak ada masalah, itu bukan soal kita. Kalau ataupun nak dengar bacaan Quran saya, search Abdul Karim Al-Makki dalam YouTube saya ataupun dalam TikTok saya buat live kadang-kadang, dia dah lama tak buat live mengaji, ramai daripada follower Indonesia, Singapura sebagainya, nak tarikkan anak muda mengaji Al-Quran. Konten saya dalam TikTok bukan saya menari ke buat benda-benda merepek, tak ada. Konten saya baca Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Bolehlah follow kat TikTok, Facebook pun ada, saya selalu share untuk anak-anak. Pagi ni terdapat anak-anak ada juga. Untuk anak-anak kita, cucu kita, boleh tonton Ustaz dalam kartun watak saya, dalam kartun Upin Ipin. Kalau kat Indonesia orang panggil saya Ustaz Upin Ipin. Saya pernah sampai dekat airport itu hari, dia orang tengok saya tak pakai macam ni, datang seorang hamba Allah tu, dia kata, Pak Ustaz, bisa enggak aku mau nanya? Apa ibu? Ini gurunya Upin Ipin enggak? Saya kata, InsyaAllah saja saya buat slide-slide. InsyaAllah. Ya Allah, ini gurunya Upin Ipin. Ya Allah, kami mau foto, aku mau foto. Dia orang suka dengan Upin Ipin. Oh, suka sungguh. Bukan kata kita orang muda, nenek moyang ni pun suka dengan Upin Ipin ni. Jadi kita ni dah memberi inspirasi untuk mengaji Al-Quran. Bolehlah tengok dekat YouTube azan Upin Ipin ataupun Upin Ipin Iqra untuk anak cucu belajar Al-Quran dengan saya. Saya ajar tajwid sebagainya. Ramai budak-budak pandai mengaji Quran dengan tajwid, walaupun tak belajar dengan detail, tapi dia ikut saya dengung, dia dengung juga. Bolehlah belajar adik-adik lah. Kalau nak belajar azan, tekan je azan Upin Ipin. Boleh tengok dalam muka bulat ni, dia orang lukis biji muka saya, tembam sama, spek sama, pandai dia orang ni. View dia tak banyak, 134 juta. Tapi syarikat dia untung, saya tak untung pun. Jangan fikir Ustaz Karim ni mesti ramai, ni mesti tak ada. Saya nak doa tuan-tuan je, semoga Allah Ta'ala berkat ilmu Quran ni tersebar pada anak cucu kita dan masyarakat kita menjadi pencipta Quran. Wallahu alam. Jumpa lagi. Selamat beribadah 10 akhir, kejar malam Al-Qadar. Selamat menyambut Aidilfitr Al-Mubarak. Kemungkinan tak kukuh lah kita tak sempat jumpa, maka saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya tak nak utamakan raya, saya nak utamakan 10 akhir dulu. Tapi ucapan saya last ialah semoga kita berbahagia bersama dengan keluarga. Kalau boleh yang tak habis khatam Al-Quran, tolong pulun tinggalkan keluarga, datang masjid i'tikaf di sini, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tinggalkan keluarga, datang ke masjid, beribadah, beriktikaf, tinggalkan sekejap kalau boleh untuk kita nak mencari mardatillah. Terima kasih kepada tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya kalau saya terkasar bahasa, kalau saya ada tersilap bahasa dan sebagainya, kata-kata yang tak elok, mohon maaf kerana saya masih lagi belajar. Bahasa Melayu saya pun tak lancar seperti tuan-tuan. Al-maklumlah, lahir dekat Mekah ni tak sama. Jadi banyak software saya ni bahasa Arab, dan boleh keluar ni dia kena terjemah dulu baru dia keluar. Ni pun nasib baiklah dalam bidang dakwah ni dah 13 tahun berkhidmat sebagai imam di Masjid Negeri Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dulu hanya imam jemputan dan azan sahaja. Hari ini package semua. Imam qiyam, azan subuh, imam subuh, kuliah subuh. Qomat je bukan. Kalau boleh qomat tadi borong semua. Jangan ada solat jenazah sudah. Okey, itu sahaja. Semoga tuan-tuan dalam sihat wal afiat, panjang umur, diberkati oleh Allah, istiqamah mengimarahkan rumah Allah ini, jaga kebaikan ini, bagi sokongan kepada AJK kita. Jangan ada yang ada iri hati dan sebagainya. Bagi dia orang bertanggungjawab, ada rezeki, kita pula yang ganti dan sebagainya. Di dunia tidak ada yang lama, jadi kita sama-sama membantu, kerana kita di hadapan Allah nanti kita seorang diri kita. Jangan ada unsur-unsur hasad, dengki dan sebagainya. Takut amal ibadah kita ni tak sempurna. Sentiasa support, sentiasa beri pengalaman. Orang lama beri pengalaman pada orang baru, orang baru menghormati orang lama. Ini nasihat saya jujur daripada saya, supaya kita ni jadi rumah kita, rumah Allah ini, dan qaryah ini dipelihara oleh Allah, diberikan rahmat dan diturunkan barakatin minas sama'. Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni barakah
dan kebahagiaan ahli qaryah kita dijauhkan pada segala fitnah dan segala ujian, segala bencana alam, insya-Allah. Semoga Melaka dan ahli qaryah seluruh rakyat Malaysia sentiasa dalam lindungan ilahi. Saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa baca surah Kahfi pada hari Jumaat ini dan memperbanyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi Salam. Salam Jumaat, jumpa lagi insya-Allah.